Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini ya, untuk kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Jadi tuan-puan, nota yang lepas kita belum berjaya tamatkan. Jadi sikit lagi dalam beberapa muka surat sahaja kita nak tamatkan ya, insya-Allah. Iaitu kita bincangkan penambahan kalimah ma ataupun pengulangan kalimah ma fi pada dua tempat ya. Jadi kita dah huraikan dan tak silap saya kita sedang masuk pada muka surat yang ke-18. Firman Allah dalam muka surat yang ke-18 di sini ya. Dalam surah As-Saff, bermula ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallah. Amatlah besar kebenciannya di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Jadi ayat ini, surah As-Saff ini, ia sedang bercerita tentang manusia, iaitu penduduk bumi ya. Oleh yang demikian, ada pengulangan ma fi pada kali yang kedua. Jadi ini yang membezakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, iaitu ayat selanjutnya bercerita tentang manusia, ya ayyuhalladzina amanu ya, cerita tentang manusia, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Maka ayat yang bercerita tentang manusia ini ia mengulangi kalimah ma fil ardi. Jadi kalimah ma diulang tayang ya, pada ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang membezakan ma fis samawati wal ard dan ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, ayat yang semisalnya juga disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ya. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Al-Malikil Quddus, yang maha menguasai, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Azizil Hakim, yang maha kuasa, yang lagi maha bijaksana. Jadi tuan-puan perhatikan ayat selepas ma fis samawati wa ma fil ard, ia membincangkan tentang manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan dalam kalangan ummiyin, iaitu penduduk Ummul Qura ataupun kumpulan yang buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dalam kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi. Seorang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sedangkan sebelum ini mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Begitu juga kumpulan-kumpulan yang lain selain daripada mereka yang belum menghubungi mereka. Wa huwal azizul hakim, dan ingatlah Allah jugalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana ya. Jadi itu ayat yang ke-1 hingga ayat ke-3. Selepas bercerita tentang Allah pada ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disusuli dengan cerita tentang manusia ya. Maka sesuai dengan itu pengulangan ma fil ardi. Ma fi diulang pada kalimah al-ardi. Jadi ini yang membezakan ma fis samawati wal ard dan ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, kita teruskan lagi contoh yang lain dalam surah At-Taghabun, firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalimah yang kita highlightkan di sini tuan-puan, iaitu pengulangan ma fi pada kalimah al-ard. Okay, Allah kata lahul mulku.
Bagi Allah itu al-mulk, kuasa pemerintahan, walahul hamdu, dan bagi Allah itu segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala ini maha berkuasa atas setiap sesuatu. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kamu. Faminkum kafir, dalam kalangan kamu ada yang kafir. Faminkum mu'minun, dalam kalangan kamu ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing. Ini menunjukkan ia sedang bercerita tentang penduduk bumi, ya, penduduk bumi iaitu manusia. Maka disebabkan itu ma fil ardi diulang, ma fi diulang pada kalimah ma fil ardi. Okey, kita bandingkan pula dengan contoh berikutnya dalam surah Sad. Dalam surah An-Nur, mohon maaf, dalam surah An-Nur. Firman Allah, alam tara, tidakkah kamu melihat, annallaha, bahawa Allah Ta'ala ini yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kat sini tidak ada pengulangan wa man fi, ya, tidak ada disebut yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard. Jadi tidak ada pengulangan wa man fi. Wat tayru saffat, dan burung-burung yang terbang berbaris di angkasa. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, setiap masing-masing itu sedia mengetahui akan tata cara solatnya, wa tasbihah, dan bertasbihnya, memujinya. Jadi artinya burung-burung yang ada di langit itu juga mereka ada solat dan tasbih mereka, ya. Solat dekat sini ibadat mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi dekat sini ini sebut man fis samawati wal ard. Jadi kenapa tidak ada pengulangan man fi kali yang kedua? Kerana anda perhatikan ayat berikutnya, walillahi mulkus samawati wal ard. Ini sedang bercerita tentang Allah. Walillah, dan untuk Allah itu kuasa pemerintahan di langit dan di bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah sahaja tempat kembali. Jadi bercerita tentang Allah, tidak ada pengulangan wa man fi pada kalimat. Saya teruskan lagi contoh seterusnya ayat ke-43, kita perhatikan, ya. Alam tara anna Allah yusji sahaban. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah lah yang mengarahkan awan itu bergerak. Thumma yu'allifu bainahu, kemudian dia yang mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Thumma yaj'aluhu rukama, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, selepas itu engkau melihat hujan turun daripada celah-celahnya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal, dan Allah pula menurunkan hujan batu daripada langit. Fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha, dari gunung ganang awan yang ada padanya, lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan menjauhkannya daripada sesiapa yang dikehendakinya. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, hampir sahaja sinaran kilat yang terpancar dari awan itu menghilangkan pandangan. Jadi kat sini dia cerita tentang Allah Ta'ala. Ayat ke-41, ayat 42, 43 ini bercerita tentang Allah. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, Allah yang menukarkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, dan ini sesungguhnya pada yang demikian itu adalah iktibar ataupun pengajaran kepada ulil absar. Jadi anda perhatikan bahagian yang tidak ada pengulangan wa man fi, ya. Jadi yang membezakan antara man fis samawati wa man fil ard dan man fis samawati wal ard adalah ayat itu bercerita tentang siapa. Kalau ia cerita tentang penduduk bumi, akan ada wa man fil ard. Kalau ia tidak bercerita tentang penduduk bumi, dia sebut man fis samawati wal ard, tanpa ada pengulangan wa man fi, ya. Jadi mudah-mudahan membantulah tuan-puan selepas ini, sebab ayat yang semisal ini kita akan kerap jumpa dalam Al-Quran. Tuan-puan memang akan kerap jumpa dalam Al-Quran Karim kalimah ma fis samawati wa ma fil ard dan ma fis samawati wal ard. Jadi mudah-mudahan ini membantu tuan-puan untuk memahami kalam Allah dengan lebih mendalam. Tuan-puan setakat ni ada soalan ataupun ada tambahan sebelum saya teruskan kepada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surah At-Taghabun tu ayat apa? Ayat 4 tu. Tu pasal
Dia tak ada ma tu. Tak ada pengulangan, tak ada ma. Dia ada Ayat surah ma fis At-Taghabun, samawati wa ayat yang ma keempat surah fis At-Taghabun. Sekejap saya bukakan ya. Okey, kita tengok. Okey, ayat yang keempat tidak ada pengulangan ma fi ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Wallahu alimun bidzati sudur. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di hati. Jadi saya rasa ini jelas. Ayat ini sedang bercerita tentang siapa? Ayat yang keempat ni. Ia sedang bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala dekat atas ni, ayat yang keempat. Tengok, kita perhatikan ayat yang ketiga ni. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ini disesuaikan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya ini adalah khalaqas samawati wal ard. Maka tidak adalah sebut khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Betul, bahagian ini ia menceritakan tentang manusia, wasawwarakum fa ahsana suwarakum, tetapi ia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana saya nak bandingkan dengan ayat kedua? Ayat kedua ni cerita tentang Allah Taala bahagian ni, huwallazi khalaqakum. Mula daripada kum inilah baru cerita tentang manusia. Faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Wa minkum mu'min. Jadi artinya bila ia bercerita tentang manusia, dan anda perhatikan ayat yang bercerita tentang Allah pada ayat yang kedua ni, huwallazi khalaqa, ya, ada 3 kalimah. Kemudian sambungannya ia bercerita tentang manusia. Sesuai dengan itu, wa ma fil ardi ulang ma fi. Okey, kenapa dalam ayat yang keempat ya'lamu ma fis samawati tidak ada wa ma fil ard? Kerana ayat ini sedang bercerita tentang Allah. Dia mengetahui, dan dia ni Allah Ta'ala alimun, Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Okey, kemudian barulah bercerita tentang manusia balik. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Jadi dekat sini kenapa tidak ada pengulangan wa ma fil ard pada ayat yang keempat? Maka kita boleh jelaskan yang pertama, kerana ayat ini bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan nisbah sebutan tentang Allah Taala, ya, bermula daripada sini, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu, sampai wa ya'lamu ni, dan dia mengetahui. Jadi disebabkan itu, barangkali kerana sebab itulah tidak ada pengulangan wa ma fi pada surah At-Taghabun ayat yang keempat. Okey, ada pandangan lain tuan-puan? Kalau tuan-puan ada soalan Terima ataupun kasih Ustaz. Okey, faham. mudah-mudahan membantu ya, insya-Allah. Okey, kalau tuan-puan tak ada soalan, saya rasa kita boleh beralih kepada nota yang ketiga, insya-Allah. Kita sama-sama berbincang ya tuan-puan. Mudah-mudahan saya pun boleh belajar. Tuan-puan mungkin bolehlah sedikit manfaat daripada pembentangan ini. Mudah-mudahan ya. Okey, saya teruskan bahagian yang kedua. Tadi adalah pengulangan kalimah, iaitu ma ditambah pada ayat yang lain. Cuma ia ayatnya ayat yang taklah sama sangat, ya. Tapi bahagian yang ketiga ini, nota yang bahagian yang ketiga ni ayat yang hampir sama. Cuma ada sedikit penambahan, ya. Jadi itu yang kita nak bincangkan. Perbezaan antara beberapa kalimah yang ada penambahan huruf, ya. Okay, saya teruskan ya. Dalam ayat yang ke-46, firman Allah dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, Qul, katakanlah, wahai Muhammad, ara'aitum, apakah yang kamu lihat? Ataupun kalau terjemahan yang lain, apakah pandangan kamu? In akhadallahu sam'akum, sekiranya Allah mengambil pendengaran, wa absarakum, dan penglihatan kamu, wa khatama ala qulubikum, dan ia Allah mematerikan atas hati-hati kamu. Man ilahun ghairullah,
siapakah Tuhan selain daripada Allah, ya'tikum bih, yang boleh ulangkan pendengaran ataupun penglihatan ni. Unzur, perhatikanlah. Kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami mengulang-ulang ayat ataupun mengubah-ubah ayat sedikit. Summa hum yasdifun, kemudian mereka tetap juga berpaling ataupun ingkar. Ayat selepasnya, ayat 46 ni disusuli dengan ayat yang ke-47. Anda perhatikan, qul ara'aitakum, katakanlah apa pandangan kamu. Jadi dekat sini ada penambahan huruf kaf. Kalau yang atas ini ara'aitum, bawah ni ara'aitakum. Adakah kamu, apakah kamu melihat? Macam tu, apakah kamu melihat? In atakum, sekiranya datang kepada kamu azabullah, azab Allah. Baghtah, secara tiba-tiba, au jahrah, ataupun secara terang-terang. Hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Adakah binasa melainkan kaum yang zalim? Artinya tidak ada yang binasa melainkan orang-orang yang zalim. Okey, jadi perhatian saya adalah pada kalimah ara'aitum dan ara'aitakum. Kenapa di bawah itu disebutkan ara'aitakum, tetapi yang di atas itu disebutkan dengan ara'aitum. Jadi macam mana saya nak bezakan? Okey, kalau kita belajar bahasa Arab dia ada bentuk yang kita sebut sebagai i'rab. Ini saya tunjuk kepada tuan-puan i'rab ni. Okey, qul ara'aitakum. Qul ini adalah fi'il amar. Ara'aitakum iaitu beritahukanlah aku. Okey, hamzah kat depan ni adalah untuk istifham, untuk soalan lah. Ra'aita fi'il madhi mabni 'ala sukun. Ta ni adalah dhamir mutasil fi mahalli raf'in fa'il. Wal kaf harfu khitab. Wal mimu lil jam'i wa maf'ula ra'aitu mahdhufan. Iaitu ara'aitum alihatakum. Artinya kum dekat sini ini bukan maf'ul. Saya ulang lagi sekali tuan-puan Okey. Qul, katakanlah, adakah, ra'aita. Ini fi'il madhi. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah ta ni. Kum ini bukannya maf'ul. Ini bukan maf'ul. Maf'ulnya mana? Maf'ul ini adalah hilang. Maf'ulnya adalah mahdhuf. Jadi kum ni bukan maf'ul. Walaupun ini ayat yang lain, ayat yang ke-40, tapi ayat yang ke-47 pun samalah i'rabnya begitu. Artinya maf'ul untuk ra'aitu mahdhuf. Mahdhuf ni apa? Mahdhuf ni maksudnya dibuang. Maf'ul ni apa? Maf'ul ni kata objek. Kata objek. Jadi artinya asalnya adalah ara'aitum asalnya. Kaf ni, kaf yang ada tambahan pada takum ni, kaf ni bukanlah kaf yang bermaksud maf'ul. Kaf ini adalah harful khitab. Huruf yang menunjukkan kamu ataupun engkau. Dalam bahasa Arab biasa ditambah harful khitab ni tuan-tuan Jadi contohnya, kejap saya buka satu word Okey. Biasalah dalam bahasa Arab dia ada harful khitab ni. Kalau tuan-puan perhatikan, kalau kita sebut zalika lah. Zalika. Asal kalimahnya adalah za. Za ni maksudnya menunjukkan kata tunjuk. Boleh jadi ini ataupun boleh jadi itu. Yang penting za. Ada kalanya za ni saya tambah hadza. Jadi supaya orang di sekeliling saya mereka lebih beri perhatian, saya sebutkan apa yang saya nak tunjukkan hadza, ini. Akhirnya saya terjemahkan dengan ini. Okey, hadza
Ada tambah ha. Kadang-kadang za ini ditambah dengan huruf selepasnya. Za tambah dengan kaf. Jadi zaka. Jadi ka ni, ini bukan dhamir. Ini adalah harful khitab. Huruf yang membawa makna engkau. Okay. Okay, kemudian daripada zaka ni, ada kadang-kadangnya saya tambah dengan lam lagi. Zalika. Lam ini untuk menunjukkan ia adalah jauh. Zalika. Kemudian penulisannya akan jadi begini. Zalika. Barulah jadi begini ya. Kerana dalam penulisan bahasa Arab mereka tak letakkan alif selepas zalika ni, selepas zal pada kalimah zalika. Okey, yang penting kesimpulannya kaf ini ia bukanlah dhamir, ia adalah harful khitab. Jadi sama juga dengan kalimah ra'aita. Ra'aita. Okey, untuk menjadikan ia jadi banyak, saya tukar kepada ra'aitum. Jadi mim ini adalah untuk ramai. Ya. Ta ini adalah untuk engkau. Tambah mim jadi ramai. Tapi ada kalanya bila saya tambah lagi, saya beri penegasan yang lebih kuat. Saya tambah apa? Ra'aitakum. Saya tambah kaf sebelum mim. Saya tambah kaf. Jadi kaf ini adalah kaful khitab. Bila masa saya guna kaful khitab ini, saya guna kaful kaf al-kafu harful khitab ya. Okay, saya gunakan harful khitab ni masa bila? Ketika saya nak beri perhatian kepada apa yang sedang ataupun bakal saya ucapkan. Okay, jadi mudah-mudahan jelas ya, dalam sudut nahwu, kaf ini bukan maf'ulun bih. Bukannya kamu melihat kamu, tidak. Tapi adakah kamu melihat? Okay. Kata Allah, in atakum azabullah. Apabila datang kepada kamu azab Allah. Soalan dia, kenapa yang bawah ini ada tambahan kaf? Ayat sebelumnya, ayat yang sama, bahagian yang sama, surah yang sama, tapi ayat sebelumnya tidak ada kaf. Kalau saya tengok terjemahannya sama, bagaimana fikiran kamu, yang bawahnya bagaimana fikiran kamu. Jadi bila ada pengulangan ni, ia menambahkan lagi penegasan pada ayat ya. Kalau dalam lagu Indonesia pun ada kan, bila kamu tak lagi kenal kuku, dia ulang kuku tu, kuku kan. Sedangkan kalau kuku dalam bahasa Melayu ada maksud lain, kuku. Tapi dalam lagu tu ku, dia ulang lagi ku. Jadi pengulangan kuku itu ia memberi makna yang lebih mendalam ya. Itu wallahualam lah, kalau ada guru bahasa Melayu mohon betulkan saya. Tapi dalam bahasa Arabnya ada tambahan kaf ni. Okey, apa beza ayat 46 dan ayat ke-47 sehingga kan ayat 46 tidak memerlukan tambahan kaf. Tetapi sebaliknya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-47 ini memerlukan kaf. Maka kita perhatikan ayat sebelum ni, ayat 46. Ketika diucapkan qul ara'aitum. Ya. Maka taklah disebutkan selepas itu barulah disebut sekiranya Allah mengambil pendengaran kamu. Allah mengambil penglihatan kamu. Allah memateri hati-hati kamu. Maka setelah bentuk ini diguna pakai, unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikan bagaimana kami ubah ayat ataupun sampaikan ayat dalam pelbagai bentuk. Summahum yasdifun. Kemudian mereka tetap berpaling. Ya. Okey, jadi ayat ini disebutkan Allah dah beri perhatian kalaulah Allah ambil. Ya. Namun mereka tidak juga melihat ayat ni. Maka Allah datangkan ara'aitakum. Seolah-olah pada ayat yang kedua aku dah maklumkan, Allah dah maklumkan, Allah ambil penglihatan, pendengaran. Sekarang ni kamu tak ada penglihatan, pendengaran. Ya? Macam mana pula? Jadi diberi penambahan kum. Kaf ini. Seolah-olah ketika untuk ayat yang ke-47 ini, mereka yang dimaksudkan adalah mereka yang tidak ada pendengaran ataupun tidak ada penglihatan.
Disebabkan itu memerlukan penambahan harfu khitab. Dan harfu khitab ini tujuannya adalah untuk menambahkan tanbih ataupun perhatian. Jadi untuk menarik lebih perhatian ditambahnya dengan huruf kaf. Ya. Okey, jadi mudah-mudahan membantu tuan-puan selepas ini kalau jumpa qul ara'aitakum, itulah perinciannya supaya kita lebih memberi perhatian pada ayat berkenaan. Barangkali silakan. Jadi Ustaz, bila dalam situ tu tadi maknanya yang the first sentence dengan second sentence tu dia tum jugalah dua-dua tu. Betul. Dia tum je macam asalnya dia jadi tum je. bukan yang the second one tu ta dia punya fa'il tak Tak. Dia tambah kat situ. Okey. Sebab ini walaupun nampak ta kan, nampak macam seorang. Tapi bukan untuk seorang sebab ada mimul jamak. Okey. Jadi asalnya tum lah. Cuma tambah kum ni, kaf ni. Jadi ni kaful khitab. Jadi kan Ustaz, macam mana kita nak membezakan antara bila kita kan kalau dalam sebab level bawah kita orang ni, bila kita orang kata bila fa'il bertemu dengan domir di belakangnya, dia tu maf'ulun bih. Kan? Jadi kat sini ada juga domir yang kum kan? Jadi macam mana kita nak membezakan dia ni, kaf tu bukan domir, dan ta tu ialah ta bukan anta. Macam mana kita nak bezakan macam tu? Okey, yang pertama kita tengok pada konteks siyaqul ayah. Konteks ayat dia. Okey, kita tengok ayat selepasnya, kalimah selepasnya, qul ara'aitakum. Ini nampak ta ni macam seorang. Lepas tu saya tengok ayat berikutnya, atakum. Datang kepada kamu bukannya ataka. Kemudian au atatkum bukannya atatka. Kemudian aghairallahi tad'una bukannya tad'u tanpa ada nun. Kemudian kuntum, ini semua pada konteks ayat ini merujuk pada antum, bukannya anta, betul tak? Maka disebabkan itu, kita sesuaikan dengan dhamir yang ada dalam ayat ini, maka ini bukannya anta, tapi antum. Cuma bentuknya berbeza sedikit. Okey, jelas ya? Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Okey, jadi kaf ini adalah kaf sebagai penambahan untuk memaklumkan maksudnya tu lebih kuat ya. Okey, lepas ni kalau tuan-puan ada kitab I'rabul Quran, maka boleh tuan-puan belik juga pada ayat yang ke-40 ataupun 47. Kenapa ada kum ni, kita i'rabkan bagaimana. Jadi i'rab ni adalah harful khitab. Ya, harful khitab bukannya dhamir. Okey, saya teruskan. Jadi harful khitab yang diletakkan di sini adalah untuk menambahkan kekuatan. Okey, saya teruskan. Tadi yang Puan Nyonya tanya tadi ayat sebelum, ayat 47. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana pula dengan surah Al-An'am ayat yang ke-40 ni? Ya? Ayat yang ke-40. Kenapa ada kum? Dan ayat yang ke-40 ini tak jauh beza. Kalau anda perhatikan, qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin. Ayat yang lebih kurang begini disebutkan juga pada ayat yang ke-50 surah Yunus. Surah Yunus Allah maklumkan qul ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw nahara madza yasta'jilu minhul mujrimun. Jadi ayat yang cerita tentang kedatangan azab, ayat yang bercerita tentang kedatangan azab, cuma beza pada surah Yunus ini kalimahnya tum, ya, bukannya takum. Jadi macam mana saya nak bezakan persembahan surah Yunus ayat yang ke-50 dan persembahan surah Al-An'am pada ayat yang ke-40 ni. Sedangkan masing-masing bercerita tentang azab Allah. Maka kita mahu atau tidak, kita tengok pada konteks ayat. Cuba tengok ayat sebelum dia. Ini menunjukkan bahawa ianya tak sama sebenarnya. Ayat yang ke-39 Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, walladzina kadzabu biayatina. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Mereka itu siapa? Summun. Mereka itu adalah bisu. Wa bukmun. Mereka itu adalah tuli. Fi dhulumat.
dalam gelap gelita. Itu maksudnya buta lah. Man yasha'illah, barang siapa yang Allah berkehendaki, yudlilhu man yasha'. Yudlil, Allah sesatkan. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan sesiapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya ada orang dia ada pandangan, dia ada mata, tapi dalam keadaan gelap pada waktu malam, ya. Kebetulan dia bisu dan dia pekak. Maka mahu atau tidak, walaupun ada mata itu tidak berfungsi. Ya? Orang yang mendustakan ayat Allah ibaratnya begitu. Mereka ini adalah orang yang pekak, tuli, tak mendengar, tetapi berada dalam kegelapan. Kegelapan ni maksudnya kesesatan lah. Dan ini adalah salah satu bentuk majaz ataupun bentuk yang secara tak langsung dia boleh bawa double meaning lah. Ya? Okey, jadi jelasnya dekat sini ayat ni merujuk kepada orang yang bisu, orang tuli dan orang yang tak dapat melihat pada waktu malam. Maka perhatiannya adalah lebih kuat didatangkan dengan kalimah qul ara'aitakum. Didatangkan dengan kum, ini kaf, harful khitab. Harful khitab dekat sini bukanlah maf'ul bih, tapi harful khitab dekat sini adalah untuk penambahan taukid ataupun penambahan tanbih, ya, supaya mereka yang membaca ayat ini mereka lebih memberi perhatian. Ya. Ayat ini bercerita tentang azab Allah, tetapi disebabkan mereka ini adalah mereka yang buta, mereka yang bisu, mereka yang tuli, maka didatangkan dengan kaf, ya. Berbeza dengan firman Allah dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat yang ke-31 Allah sebutkan, qul, katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan di bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Artinya kamu ada pendengaran, penglihatan, tapi ada Tuhan yang menguasai pendengaran dan penglihatan kamu. Jadi ini menunjukkan mereka yang dimaksudkan ke sini ada pendengaran, ada penglihatan. Sesuai dengan itu didatangkan dengan ara'aitum, tidak ada kaf. Ya, merujuk kepada mereka yang tidaklah sepeka ataupun sebuta macam ayat sebelum ini, ya. Jadi Ustaz, silakan. Ustaz, boleh tak kalau kita katakan macam surah Yunus ni nikmat dia tu belum tarik lagi? Ya, boleh kita katakan begitu, ya. Okey. Boleh kalau kita nak ringkaskan begitu. Maksudnya ada lagi panca indera yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tak gunakan dengan baik. Maka qul ara'aitum, apa pandangan kamu in atakum azabuhu bayatan aw nahara. Ya. Jadi beza dengan yang atas ni, seolah-olah mereka dah tertutup. Ya. Dan ayat yang sebelumnya lagi, dalam ayat yang ke-47, 46 ni, wa khatama ala qulubikum, Allah tambah lagi, Allah patri hati mereka. Ya. Jadi di sini menunjukkan mereka dah terlalu tertutup, didatangkan dengan kaf, ara'aitakum. Tapi untuk surah Yunus didatangkan dengan ara'aitum. Menunjukkan penyampaian ayat ini tidaklah sedahsyat sebagaimana dalam ayat ara'aitakum. Okey, saya teruskan. Kalau tuan-puan ada soalan, silakan. Okey, saya teruskan dengan ayat berikutnya. Okey, ayat ini Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kamu berani berdebat tentang Nabi Ibrahim, iaitu tentang agama Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, dan berdebat tentang apa yang diturunkan Taurat dan Injil, illa min ba'di, melainkan selepas ni. Okey, dekat sini bukan berdebat tentang apa yang diturunkan Taurat dan Injil, bukan. Dan tidaklah, ma dekat sini tidak, ma nafi. Ya. Tidaklah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali setelahnya, setelah zaman Ibrahim. Jadi bincang-bincang Ibrahim pun sebelum turunnya Taurat dan Injil lagi. Afala ta'qilun, kamu tak fikir ke? Kamu tak ada akal ke? Ya? Ayat ke-66 Allah sebut ha antum.
Ingatlah, nah, antum, kamu ni, haula, orang itu, ataupun kamu ini, haula ni boleh jadi datang daripada kalimah hadza, kemudian jamaknya, musannanya adalah hadzani, kemudian jamaknya adalah haula. Antum haula, kamu ini, hajajtum, kamu telah memajukan bantahan, fima lakum bihi ilm, tentang perkara yang kamu ada pengetahuan tentangnya. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Tapi kenapa kamu berdebat tentang apa yang kamu tak ada ilmu berkenaannya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui dan tidaklah kamu yang mengetahui. Jadi perhatian saya pada kali ini tuan-puan, pada kalimah ha antum haula. Ha antum haula. Ada kalimah ha, ada kalimah ha. Jadi ha ni, ada dua kali ha ni diulang. Apakah maksud ha ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, ulai ini adalah kata tunjuk ataupun ismul isyarah. Sama macam za tadi. Ya? Ha ni adalah untuk tambih. Ha ni litambih. Kalau kita i'rab dengan lebih halus. Ya? Biasanya dalam bab i'rab ni, tuan-puan boleh cermati tulisan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur punya tulisan lebih baik pada bab i'rab. Ya? Kejap, saya perlu buka ataupun tidak. Saya cuba buka tuan-puan ya. Karangan Ibnu Ashur berkenaan dengan ha ni. Sebab Ibnu Ashur dia punya i'rab sangat jelas dan sangat terperinci lah. Kalau tak faham tuan-puan tanya ya. Kalau tak jelas pun tanya ya. Tak ada masalah. Kita sama-sama berdiskusi ataupun berbincang. InsyaAllah. Tadi surah Ali Imran ayat yang ke-66. Ni kita tafsir. Ini Syamilah ya tuan-puan. Asy-Syamilah, Al-Maktabatus Syamilah. Jadi beberapa kitab boleh didapatkan di sini ya. Iklan sekejap. Kalau tuan-puan perhatikan, ini bahagian ni bahagian tafsir. Bahagian bahagian tafsir ni. Okey, kalau bahagian tafsir saja dia ada banyak dah kitab. Mungkin dekat sini ya. Tasnif at-tafsir. Tafsir saja ada 189 kitab. Ini yang saya punya lah. Nanti kalau saya update lagi mungkin ada banyak. Ulum Quran saja ada 339 kitab. Okey, saya nak beri perhatian pada ayat yang ke-67. 66 ya. Okey, saya akan tengok di sini. Okey, ini cara dia i'rab ayat lah. Cara dia huraikan. Okey, saya nak cari pada ayat yang ke-66 pada kalimah ha antum haula. Okey, kat sini ya. Wa qawluhu ha antum haula. Okey, jumhur membaca ayat ini dengan ha antum, dengan ada alif pada ha. Jadi kita baca ha antum, bukannya ha antum. Ya? Ataupun juga takhfif hamzah dengan antum. Jadi mungkin ada baca a antum ataupun dan ini dibacakan oleh Qalun, Abu Amr dan Yaqub dengan sebutkan alif wa tashilil hamzah. Jadi dibaca antum. Antum. Ini dari sudut qiraat lah ya. Okey, cara Ibnu Ashur dalam menguraikan ayat, selalunya disebutkan dulu bacaan ataupun qiraat yang ada. Sebab apa? Qiraat antara qiraat ini lepas kita baca qiraat dengan qiraat yang lain, dia ada satu ilmu yang selanjutnya yang saya boleh capai, iaitu ilmu at-taujih. Macam mana saya himpunkan qiraat lain dengan qiraat yang saya baca ni pada huraian tafsir. Sebut ilmu at-taujih ya. Ejaan ilmu taujih ni macam mana? Ilmu at-taujih. Jadi tuan-puan yang belajar qiraat untuk bagi basah sedikit qiraat subjek qiraat ni boleh cuba ilmu at-taujih. Ya. Jadi Ibnu Ashur begitu. Dia bentang
Okey, yang saya nak jelaskan ni pada perspektif bahasa ya. Wash baca tanpa ada alif pada ha. Dan tashil hamzah. Antum. Kemudian ibdal. Antum. Begitulah. Umbul baca dengan bitakhfifil hamzah duna alif. Ha antum. Ha antum. Okey, yang penting dekat sini Okey, ini dibincang tentang alif saja pada huruf ha ni lah. Okey, dekat sini ya. Ha daripada firman Allah ha antum. Ha pada ini kata dia, ha pada ini adalah tambih untuk beri perhatian. Asal kalimahnya apa? Asal kalamnya adalah antum. Jadi bukannya tadi ha antum haula kan. Jadi asalnya adalah antum hajartum. Tapi ditambah ha. Ya, ha antum. Ini memberi perhatian yang lebih. Tambah lagi dengan haula, lagi bertambah perhatian. Ya. Jadi wa inna ma yaji'u mithlu hadzal tarkib. Frasa yang sebentuk ini, yang seperti ini datang adalah pada keadaan apa? Fi mahalli ta'ajjub. Pada keadaan ta'jub. Wan nakir, dalam keadaan mengingkari ataupun mempertegaskan. Wat tambih, untuk memberi perhatian dan sebagainya. Artinya pada keadaan yang lebih dahsyat, lebih kuat, ditambah ha. Walidzalika, oleh yang demikian, yu'akkadu ghaliban bismi isyarah. Selalunya ditambah lagi dengan isim isyarah selepas ni. Ba'dahu. Fayuqalu ha anadha. Nampak pernah dengar lagu ha anadha kan? Contoh dalam Humuk Khudar punya lagu kan? Ha anadha. Ha ini adalah tambih. Ana saya, za. Jadi ini kalau kita belajar bahasa Arabnya, kalau kita belajar bahasa Arab, asalnya hadza kan? Hadza. Yang paling asal za. Tambah ha untuk tambih. Tambah ana, dhamir kat tengah tu. Untuk nah, saya ni kat sini ni. Jadi kat sini, ha antum ulai au haula. Dalam Al-Quran ada dua bentuk. Satu ha antum ulai, satu lagi ha antum haulai. Ya? Kalau ulai kita belajar sebelum ni ada ulaika. Itu seolah-olah isim isyarah lil ma'i, untuk merujuk pada jauh. Haula untuk merujuk pada dekat. Tapi sebenarnya yang asalnya, paling asal lagi, ulai itu adalah isim isyarah. Ha yang ada selepas itu adalah tambahan. Okey ya. Okey, jadi dekat sini yang penting. Apa yang penting? Kesimpulan selepas kita baca ni. Okey, ha yang ada tambahan dekat sini, ha antum, kemudian ditambah dengan haula, ini adalah pada konteks menambahkan ketakjuban ataupun menambahkan perhatian. Okey, jadi itulah yang ada pada ayat ini. Ha antum haulai hajajtum. Ada dua. Ha antum haulai. Nah, kamu ni hajajtum. Telah berbantah fima lakum bihi ilm. Pada benda yang kamu ada ilmu. Sekarang, kenapa pula kamu nak berbantah benda yang kamu tak ada ilmu pula? Ya? Jadi, ha antum haula ini memberi penekanan dan ia menambahkan lagi penegasan terhadap ayat ini. Ya? Okey, saya teruskan. Contoh dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, ayat yang ke 107 hingga 109 ya. Dalam surah An-Nisa ni Allah sebutkan juga dalam bentuk lebih kurang yang samalah ya. Allah sebut wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum. Dan janganlah kamu berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Wala yastakhfuna minallah, dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka kepada Allah. Wa huwa ma'ahum, sedangkan Allah itu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, sedangkan mereka pada waktu malam mereka buat sesuatu apa yang tidak diridai oleh Allah, iaitu pada perkataan mereka. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah itu maha meliputi pengetahuannya dengan apa yang mereka lakukan.
Ha antum haula. Dekat sini ada pengulangan haula dan ada ha ni. Ya. Ha ada 2 kali. Ha antum haula. Jadi bila sebut ha dengan ha dekat sini, ini menambahkan lagi penegasan pada ayat surah An-Nisa ayat ke-107 hingga 109. Ya. Kamu ni berdebat tentang kehidupan dunia. Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Nanti siapa pula yang boleh berdebat dengan Allah Ta'ala untuk membela mereka pada hari kiamat? Amman yakunu alaihim wakila. Ataupun ada ke orang yang boleh menjadi pelindung untuk mereka ni pada hari akhirat? Jadi dekat sini disebut haula berbanding ulai. Ya? Okay, saya teruskan. Okay, kita nak bandingkan dengan satu lagi bentuk dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118 dan 119. Tadi jelasnya ha antum haulai. Tetapi kali ini saya nak bezakan dengan ha antum ulai. Jadi awalnya biasa peringkat awal saya belajar nahwu, haulai untuk dekat, ulaika untuk jauh ataupun ulai. Tetapi peringkat yang lebih advance yang saya tahu, haulai tak semestinya dekat. Haulai ia berbeza dengan ulai kerana apa? Haulai merujuk kepada penekanan yang lebih sebab ada penambahan ha. Adapun ulai penekanannya tak kuat macam haulai. Ya? Dia sama macam ni lah dalam Al-Quran ada hadza dengan za. Hadza dengan satu lagi za. Dalam Al-Quran ada man zalladhi. Tapi dalam Al-Quran juga dalam surah yang lain, surah Al-Mulk, amman hadzal ladzi. Ada hadza. Jadi ada man zalladhi, satu lagi man hadzal ladzi. Jadi ada beza man zalladhi dengan man hadzal ladzi. Samalah lebih kurang begini, haulai dengan ulai. Ada perbezaan antara dua bentuk ni. Yang penting saya bukan nak rombak pengetahuan tuan-puan pada bahasa Arab peringkat asas. Ya? Tuan-puan teruskan pembelajaran yang seperti itu. Yang penting kesimpulannya adalah ini ulai dan haula. Pada haula ada penambahan berbanding ulai. Ya? Supaya kita tak cacah merubah bila kita belajar bahasa Arab peringkat asas. Kita pegang mana yang kita dapat peringkat asas tu. Tapi yang jelasnya ulai bila disebut dengan haula ada penambahan. Maka setiap penambahan yang ada, ia ada penambahan maksud pada ayat berkenaan. Ya? Okey, saya teruskan bentuknya. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-118 hingga 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan. Janganlah kamu mengambil orang-orang yang orang dalam min dunikum. Kalau tuan-puan pergi dekat tanah Arab, kalau kita sebut selimut kita sebut bataniyah. Benda yang berada di dalam kita sebut batin. Yang berada di luar adalah zahir. Ya? Jadi dekat sini batin datang daripada kalimah bitanah, orang dalam. Min dunikum, selain daripada kamu. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan berhenti datang kepada kamu khabala, membawa bencana kepada kamu. Waddu ma'anitum. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah pun nyata kebencian pada bibir ataupun mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat. Sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan ayat. In kuntum ta'qilun, sekiranya kamu berakal. Firman Allah pada ayat ke-119, ha antum, awaslah. Tengok dalam terjemahan ni terjemah awas kan, awaslah. Kadang-kadang tak tambah awaslah, kita tengok yang atas ni. Ha antum, sedarlah. Atas ni dia punya terjemahan dia, ingatlah. Jadi ha kat depan ni ingatlah ke, sedarlah ke, ataupun awaslah. Ya. Jadi kita sebutkan dekat sini, tiga-tiga kita boleh pegang. Sedarlah,
ingatlah, awaslah. Ha ni. Sebenarnya ha ni dia bawa maksudnya penegasan ataupun peringatan ataupun perhatian. Cuma bahagian yang kedua ni, antum. Ingatlah kamu. Ulai ini. Tapi tidak ada ha. Dan dia tak terjemahkan kamu itu. Sedangkan ulaika, kalau kita belajar ulaika itu maksud itu kan. Kalau peringkat asas. Tapi peringkat sekarang ni, ulai membawa maksud isyarah. Petunjuk. Ya. Okay, ha antum ulai. Awaslah kamu ini adalah tuhibbunahum. Kamu saja yang sukakan. Kamu saja yang sukakan mereka. Wala yuhibbunakum. Sedangkan mereka tak sukakan kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Dan kamu beriman dengan kitab seluruhnya. Wa idza laqukum. Apabila mereka bertemu dengan kamu, qalu amanna. Mereka kata kami beriman. Wa idza khalau. Tapi bila mereka pergi, addu alaikumul anamila minal ghaiz. Mereka menggigit ujung jari kerana geram kepada kamu. Qul mutu bi ghaizikum. Katakanlah wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui akan apa yang ada di dalam dada. Soalan dia, kenapa pada surah yang sama juga, surah Ali Imran, tetapi ayat ke-119 tidak ada ha pada ulai. Jadi kita sebutkan ini adalah bentuk yang tak sama dengan ayat sebelum tadi. Ya, sebab ayat ini merujuk kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi khitab ini adalah untuk wacana ini adalah untuk orang yang beriman. Maka ketegasannya tak sama seperti ayat yang ditujukan kepada bukan yang beriman. Contoh yang atas ni, ya. Ayat ni wala tujadil 'anil ladzina la yahtanun 'anil ladzina yahtanu anfusahum yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Jadi ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Jadi ini bercerita tentang bukan orang yang beriman, ya. Atau kamu ini adalah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Sama juga sebelum ini, yang sebelum ini surah Ali Imran. Ya ahlal kitab, ini merujuk kepada ahli kitab, bukannya orang yang betul-betul beriman, ya. Maka ha antum haula, ha ditambah. Tetapi untuk surah Ali Imran ayat yang ke-119 ini ditujukan kepada orang beriman. Tengok, wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kamu ni beriman dengan kitab Allah seluruhnya. Jadi oleh kerana yang ditujukan ayat ini adalah orang yang beriman, maka didatangkan dengan ha antum ulai tanpa ada penambahan ha. Setakat ni jelas ya tuan-puan? Berat tak setakat ni tuan-puan? Tambah lagi tengah hari ni. Mudah-mudahan huraian kita pada petang ni taklah berat sangat. Kalau tuan-puan nak kongsikan, jelas ya insya-Allah. Kalau tuan-puan nak kongsikan ataupun nak kongsikan tip kepada rakan-rakan yang lain, boleh juga ya. Supaya kita bentangkan dalam bentuk yang lebih santai. Tambah lagi waktu petang ni, benda yang dah berat, tambah lagi perbincangan yang berat, jadi bertambah kepala tu berat. Mudah-mudahan tuan-puan, Allah bantu tuan-puan ya. Silakan Puan Zalilah, ada soalan ke? Tak ada, sama jelaslah apa yang Ustaz cakap. Saya rasa pernah belajar tapi tak sedetail beginilah. Terima Ya kasih. ke? Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya Puan Zalilah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Okay, insya-Allah sama-sama. Okay, saya teruskan tuan-puan. Jadi daripada maklum balas Puan Zalilah, Kak Rita daripada Sarawak, rakan-rakan yang lain juga, isyarat bahawa ada penjelasan lah ataupun taklah berat sangat ya. Jadi saya boleh teruskan. Tapi andai kata kalau berat, tuan-puan maklumkan terus. Ya. Okey, dalam surah Taha firman Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Apakah yang menyebabkan engkau gopoh ataupun datang segera kemari, an qaumika, sebelum kaum engkau, ya Musa, wahai Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, hum ulai. Tuan-tuan perhatikan dekat sini, hum tidaklah disebut haulai, tidak juga hum ulaika, tidak, tapi disebutkan tidak ada ha. Mereka itu ataupun mereka ini, ulai boleh jadi ini, boleh jadi itu, ya. Ala athari, atas
jejakku, iaitu ikut aku. Wa ajiltu ilaik, lalu aku bersegera untuk datang pada engkau. Rabbi litarda, untuk engkau redha kepadaku. Tuan-puan, ini adalah menunjukkan kegairahan ataupun kemuncak rindu Nabi Musa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Nabi Musa AS begitu rindu untuk bertemu dengan Allah, begitu membuak jiwanya untuk bertemu dengan Allah, maka menyebabkan Nabi Musa gopoh. Ya. Tetapi kenapa tak datang dengan ha dekat sini? Qalahum haula'i. Ya, tapi disebut ulai. Kerana ini Nabi Musa sedang bercakap ataupun sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap dengan Allah, hum ulai. Tidak memerlukan tanbih, tidak memerlukan penegasan, tidak memerlukan perhatian. Allah dah maha memberi perhatian kepada makhluknya. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka barangkali disebabkan itu perkataan Nabi Musa kepada Allah ulai, bukannya ulaika. Ya? Jadi ini adalah tempat yang sesuai, menyebabkan tidak perlunya penambahan huruf ha, sesuai pada konteks dan sesuai pada persembahan surah. Ya? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan membantulah tuan-puan selepas ini dalam Al-Quran. Jadi kalau sebelum ni kita belajar bahasa Arab ada dua bentuk, haulai dengan ulaika. Sekarang ni kita tambah satu lagi bentuk, haulai, kemudian ulai, kemudian ulaika. Ya, ulai yang tak ada ka. Jadi ada beza haula dan ulai. Okey, saya teruskan. Sekarang ini saya nak beralih kepada contoh yang sedikit berbeza daripada sebelum ini, iaitu apabila ada penambahan yang tadi saya sebut ha juga, tetapi ada ketikanya Allah gunakan manza, satu lagi manhaza. Ya. Okey, kita tengok, perhatikan pada surah Ali Imran ayat yang ke-159 hingga 160, kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Walau kunta fadhan, dan kalaulah engkau bersikap kasar, walidhal qalbi, keras hati, lam faddu min hawlik, tentulah mereka lari daripada keliling. Fa'fu anhum, oleh itu maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Wastaghfir lahum, dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan juga bermusyawaratlah dengan mereka dalam sesuatu urusan, yakni peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Fa idza azamt, apabila kamu berazam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal kepadanya. In yansurkumullah, sekiranya Allah membantu kamu, fala ghaliba lakum, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Wa in yakhzulkum, dan jika ia mengalahkan kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapakah orang yang dapat menolong kamu selepasnya, selepas Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah jugalah hendaklah orang yang beriman itu bertawakal. Jadi perhatian saya tuan-puan pada bahagian ini, manza. Ya. Jadi za ni adalah bila datang selepas man ni, za ni adalah ismul isyarah. Ya. Siapa ini? Ibu faham gitu, ataupun siapa itu? Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut siapakah? Jadi kita akan ada 3 bentuk. Satu, man sahaja. Yang kedua, manza, siapakah. Yang ketiga, manhaza. Ya. Jadi setiap ini, man ini bentuk yang paling ringan. Lebih keras daripada man, manza, keras sikit daripada man. Lebih keras daripada manza, manhaza. Samalah kalau kita sebut ma kan, apa yang kamu makan tu. Tapi kalau saya tengok awak makan tu, saya memang nak sangat apa yang awak makan. Nak awak beri perhatian pada soalan saya.
Sebab saya terliru juga makanan anda. Contohlah, maka saya sebut madza. Nak tambah lagi, memang saya betul-betul berminat dengan makanan anda ni. Saya sebut ma hadza. Ma hadza allazi akalt. Apa yang awak makan tu? Ya. Okey, jadi tingkatannya begini. Daripada tidak ada za, ditambah za itu lebih kuat. Tambah hadza, artinya tambah ha pada za, ini menambahkan kekuatan kalimah berkenaan. Okey, saya teruskan. Okey, jadi pada ayat ini ada faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tidaklah ada penambahan ha pada ini, faman hadza. Tapi anda perhatikan dalam surah Al-Mulk, ya? Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, amman hadzal ladzi. Atau siapakah yang. Jadi kita nak terjemahkan siapakah ini yang. Jadi pening nak terjemahkan, ya? Jadi za dekat sini adalah penambahan, kah tu lebih kuat. Jadi kalau tambah hadza, siapakah kah? Macam itulah. Bertambah lagi kah tu. Ya. Allazi huwa jundul lakum, yang boleh menjadi tentera untuk kamu. Yang surukum min dunir rahman, yang boleh membantu kamu selain daripada ar-Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam terpedaya. Lagi sekali Allah ulang, amman hadza. Jadi hadza ini ia menambahkan lagi tambih, iaitu perhatian. Sehingga kan bukan sekadar dia datangkan za, tambah lagi ha. Siapakah lagi yang boleh memberi rezeki kepada kamu? In amsaka rizqah, sekiranya dia menahan rezekinya. Ballaju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam keadaan utu, sombong angkuh, wa nufur, serta melarikan diri. Okey, apakah beza dengan ayat sebelum tadi? Tuan-puan perhatikan, ya. Ayat sebelum tadi, ayat ni Allah sebut fabima rahmatin. Ini cerita tentang rahmat Allah. Disebabkan rahmat Allah, lintalahum, kamu lembut dengan mereka. Walau kunta fadhan, sedangkan kamu ni dah kering dah hati dengan mereka. Boleh je kamu nak bunuh mereka, ya. Sebab mereka dah buat benda yang kejam terhadap kamu, ya. Walau kunta fadhan, sedangkan boleh sangat kalau kamu nak buat kasar, ghalidhal qalbi, buat ke hati. Lam faddu min hawlik. Dan kalau kamu buat begitu, mereka akan lari daripada engkau. Maka Islam ini adalah agama yang mendekatkan, bukannya agama yang menjauhkan. Fa'fu anhum. Pohonlah ampun bagi mereka. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, pohonlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, bincang dengan mereka. Ini menunjukkan kelembutan agama Islam, ya. Jadi ini menunjukkan pada peringkat, pada keadaan Allah berbicara terhadap umat Islam dalam bentuk yang sopan ataupun bentuk yang halus, bentuk yang lembut, ya. In yansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah menangkan kamu, tak ada orang boleh menang lawan kamu. Wa in yakhzulkum, tapi kalau Allah kalahkan kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang boleh tolong kamu lagi? Ini memberi perhatian supaya yang tolong ni Allah satu-satunya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ayat ini sedang bercakap kepada orang yang beriman. Tapi anda perhatikan dengan surah Al-Mulk, ayat yang ke-16. Aamintum, adakah kamu beriman? Man fis sama, dengan Tuhan yang ada di langit, ataupun yang pusat pemerintahannya di langit. Ayakhsifa bikumul ardh, yang boleh membenamkan kamu di tanah. Fa idza hiya tamur, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba, ataupun kamu rasa aman dengan Tuhan yang ada di langit itu boleh mengirimkan kamu hasiba, angin yang kuat. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka akan kamu tahulah bagaimana buruk kesannya amaranku. Walaqad kadzdzaba allazina min qablihim, dan demi sesungguhnya telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, iaitu orang kafir. Fakaifa kana nakir. Ini ayat ini konteksnya konteks kemurkaan nakir ni, ya, konteks kemurkaan. Jadi penegasannya lebih kuat berbanding bentuk dalam surah Ali Imran tadi, oleh kerana penegasannya lebih kuat dan ayat itu tambahan pula ditujukan kepada al-kafirun kat sini, maka ada penambahan ha. Amman hadzal ladzi, siapakah yang boleh menjadi tentera untuk kamu? Maka penambahan ha ini
ia menambahkan lagi kekuatan penyampaian ayat ataupun ketegasan ayat. Okey, jelas ya tuan-puan? Jadi ada perbezaan dengan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran itu adalah pada konteks kasih sayang dan pada konteks Allah minta fa'fu anhum, maafkan mereka, iaitu hilangkan kecederaan hati terhadap mereka, ya. Maksudnya buangkan sakit penyakit hati pada orang kafir dalam perang Uhud lah. Tapi dalam surah Al-Mulk itu adalah pada konteks memberi amaran, memberi peringatan, memberi ketegasan. Maka didatangkan dengan ha untuk menambahkan lagi ketegasan ayat. Okey, saya teruskan lagi dengan contoh berikutnya. Contoh berikutnya bila saya baca ayat kursi, tuan-tuan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha kekal, selama-lamanya mentadbirkan. La ta'khudhuhu sinah, tidak pernah mengantuk. Wala naum, tidak pernah tidur. Jadi tuan-puan, kalau rakan-rakan kita termengantuk ataupun tertidur, itu bukanlah sifat yang mustahil bagi manusia. Ia hanyalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak heran kalau saya mengantuk pada waktu petang ni, sebab saya ni bukannya Tuhan. Yang selamat daripada sebarang sifat mengantuk itu adalah Tuhan sahaja, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang memiliki segala yang ada di langit, wa ma fil ard, yang ada di bumi. Man dha. Dah perhatikan dekat sini, ya. Okey, dekat ayat ni dia tak guna man hadha, tapi dia guna man dha. Siapakah? Alladhi yashfa'u indahu, yang boleh memberi syafaat di sisinya. Illa bi'idnih, melainkan dengan izinnya. Daripada siapakah ini, boleh diterjemahkan dengan nafi, tidaklah. Ya. Jadi itu pada perbahasan yang lain, kita akan bincangkan ada bentuk-bentuk soalan yang diguna pakai membawa maksud yang lain sedikit. Jadi ini bukan soalan, ini adalah penafian, cuma didatangkan dalam bentuk mandha. Tiada siapa pun. Tapi tak guna hadha, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya, di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah illa bima syaa, melainkan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah Ta'ala itu, yakni ilmu dan kekuasaannya, as-samawati wal ard, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah memberatkan untuk Allah untuk menjaga kedua-duanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu Maha al-Ali, Maha tinggi, al-azim, Maha besar. Okey, jadi untuk ayat ini tidak ada pengulangan ha. Kerana apa? Kerana ini berbeza dengan ayat sebelumnya. Kalau dalam Al-Mulk tadi tu, Allah sebut Allah yang sekat rezeki, siapa lagi boleh beri rezeki, kan? Amman hadha. Tapi untuk dekat sini, dia tak guna hadha, dia tak guna ha, sebab ayat ini dah dimulakan dengan tentang Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah saja al-hayy, Maha hidup, al-qayyum, Maha kekal. Maka dua sifat ini diulang dengan dua sifat yang lain pada penutup ayat. Al-Aliyyu Al-Azim. Jadi dua juga, ya. Ini salah satu bentuk bentuk ring composition, komposisi cincin, ya. Pantulan untuk bahagian yang pertama ni. Pantulannya pada bawah ni. Okey, tidaklah Allah itu mengantuk, tidak juga tidur. Maka ini pantulannya adalah wala ya'udu hifdhuma, tak susah pun untuk jadi pengawal langit dan bumi, ya. Sebab itu yang membezakan manusia tak boleh kalau tak tidur. Jadi mereka tak boleh jadi CCTV pun.
manusia tetap akan ada kelemahan. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kat sini wasi'a kursiyyus samawati wal ard, pantulannya. Kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Siapa yang boleh beri syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Maka dekat sini Allah sebut lagi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidaklah mereka tahu melainkan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian inilah yang ada di tengah ni. Allah tahu apa yang ada di depan, Allah tahu apa yang ada di belakang mereka. Jadi ayat ni dijadikan tengah. Jadi kita perhatikan kat sini bahagian ni. Kenapa pada ayat berkenaan man dha bukannya man hadha? Kerana ia telah pun bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala pada awalnya. Maka untuk menyampaikan tidak adalah yang boleh memberi syafaat di sisi melainkan dengan izinnya, itu bukanlah memerlukan ketegasan yang lebih. Ya, jadi penyampaiannya sangat cukup dengan hadza, dengan za. Jadi tidak memerlukan penambahan ha. Jadi nampak ya. Jadi bila tidak ada penambahan ha, za ni menunjukkan ia sesuai berbanding man hadza. Hadza untuk keadaan yang lebih dahsyat daripada man za, ya. Okey, jadi mudah-mudahan membantu tuan-puan selepas ini kalau kita jumpa dalam Al-Quran man za dengan man hadza, ya. Okey, saya teruskan lagi tuan-puan. Sekejap kita tengok contoh berikut ni macam panjang sikit. Saya sempat kot insya-Allah 15 minit lagi, ya. Okey. Contoh yang lain pada kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada ayah dia, idh qala li abihi, ingatlah apabila Nabi Ibrahim berkata pada bapanya wa qaumihi dan kaumnya, madza ta'budun, apakah yang kamu sembah? Aifkan alihah, adakah ifkan alihah? Ifkan, fitnah ataupun putar belit kebenaran ni, alihah, kamu menyembah Tuhan-Tuhan, dunallahi turidun, selain daripada Allah, kamu suka yang tu. Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka bagaimana fikiran kamu terhadap Allah sekalian alam? Fanadhara nadhratan fi nujum, kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang yang berada di langit. Faqala inni sakin, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku ini sakit, sakin. Fatawallaw anhu mudbirin, mendengar kata-kata tersebut, mereka berpaling daripada Nabi Ibrahim, meninggalkannya. Faragha ila alihatihim, lalu Nabi Ibrahim pergi kepada berhala-berhala mereka. Faqala ala ta'kulun, lalu Nabi Ibrahim tanya, kenapa tak makan ni? Makanan yang ada orang bagi ni, kan? Malakum la tantiqun, kenapa tak jawab ni? Faragha alaihim darban bil yamin, lalu Nabi Ibrahim pukul dengan tangan kanannya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun, setelah diketahui maka datanglah menghadap Nabi Ibrahim yazifun, menghadap ataupun beramai-ramai. Qala ata'buduna ma tanhitun, kata Nabi Ibrahim, ata'buduna ma tanhitun, patut ke kamu sembah apa yang kamu pahat ni? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah mencipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Qalu banu lahu bunyana, dekat sini tuan-tuan, ini kalau saya berhenti dekat qalu banu, kemudian saya nak mula dengan kalimah ni, kalimah yang kedua, saya mulakan dengan ibnu, bukannya ubnu, ya. Ini ibnu, sebab asal kalimahnya adalah ibni. Jadi daripada ibni, binalah, datang kalimah ibnu. Jadi ini sama macam itu ni, ya. Sama macam itu ni. Jadi kalau saya mulakan dengan ibtidak dengan ibnu, saya mulakan hamzatul wasal dengan baris bawah, bukannya baris depan, bukannya ubnu tapi ibnu. Okey, kata mereka, ibnu lahu bunyana, binalah untuk Ibrahim ini bunyana, satu binaan, fa'alquhu fil jahim, kemudian campakkanlah dia ke dalam api yang menjulang. Okey, perhatian saya
pada surah As-Saffat adalah pada kalimah madza. Ada penambahan pada madza ni. Madza. Za ditambah. Untuk menambahkan lagi taukid ataupun ketegasan ayat. Jadi kenapa ya dalam surah As-Saffat ada madza? Berbanding satu lagi ayat yang bercerita juga tentang Nabi Ibrahim AS. Okey, saya bandingkan dengan contoh berikutnya. Ayat yang ke-69 surah Asy-Syu'ara. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Apabila Nabi Ibrahim berkata pada kaum ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun. Tuan-puan perasan kat sini tidak ada za. Jadi saya sebutkan tingkatan dia begini kan. Asalnya man, kemudian madza, kemudian man hadza. Sama. Ma, kemudian madza, kemudian ma hadza. Jadi tingkatan yang paling rendah adalah tanpa ada za. Ya? Lagi sedikit, lagi kurang kekuatan ataupun ketegasan ayat. Lagi sedikit struktur, lagi sedikit ketegasan ayat. Jadi pada ayat yang ke-70 ni, kenapa ma ta'budun bukannya madza ta'budun sebagaimana dalam surah As-Saffat tadi. Kemudian kata mereka qalu na'budu asnaman, kami sembah asnam, kami sembah berhala. Fanadhallu laha akifin, maka kami beriktikaf untuknya ataupun terus-menerus menyembah. Qala, kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum idh tad'un. Mereka dengar kamu ke apabila kamu berdoa? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, ataupun mereka memberi manfaat pada kamu ke ataupun boleh menimpakan darurat, mudarat kepada kamu. Qalu, mereka kata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan kami lihat nenek moyang kami juga begitu mereka lakukan. Qala, kata Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Kamu dah fikir ke apa yang kamu sembah tu? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu yang disembah oleh kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Fa'innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Kerana sesungguhnya berhala-berhala itu, mereka itu adalah musuhku. Illa rabbal alamin. Selain daripada Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-puan perasan atau tidak, persembahan ayat pada surah As-Saffat dan pada surah Asy-Syu'ara ada perbezaan. Selepas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada surah As-Saffat, akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Ya? Nabi Ibrahim dihukum bunuh. Wa alquhu fil jahim. Dan Nabi Ibrahim buat tindakan yang lebih dahsyat ketika ini. Jadi ini menunjukkan dakwah pada peringkat yang lebih dahsyat pada surah As-Saffat. Berbanding surah Asy-Syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara, ia adalah pada peringkat yang mana Nabi Ibrahim berdialog kepada mereka dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi ada dialog lah, Nabi Ibrahim tanya, mereka jawab. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, mereka jawab. Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi, mereka jawab. Kemudian itu yang Nabi Ibrahim tegaskan, tapi tidaklah sampai Nabi Ibrahim menghancurkan berhala mereka dan menyebabkan kemarahan mereka. Jadi apa maksudnya? Ketegasan Nabi Ibrahim pada surah As-Saffat adalah lebih berbanding dakwah Nabi Ibrahim pada surah Asy-Syu'ara. Di surah As-Saffat itu adalah pada peringkat yang lebih kuat, pada peringkat yang lebih kental berbanding pada peringkat awal. Ya? Jadi disebabkan itu, apa kesannya? Kesannya penyampaian surah dia guna ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ini peringkat awal dakwah. Tetapi bila dah didakwahkan, ditanya beberapa kali, kan, dialog demi dialog diadakan, lalu pada surah As-Saffat, madza ta'budun, apa yang kamu sembah ni? Jadi ada beza apa yang kamu sembah dan apa yang kamu sembah ni. Kan? Tuan-puan, dalam bahasa Melayu pun kita ada intonasi yang berbeza ketika kita bertanya apa yang kamu makan dengan kamu makan apa ni? Kan? Bila kita tanya dengan intonasi yang lebih keras, maka penyampaian itu adalah berbentuk lebih keras. Maka sesuai dengan ini, surah As-Saffat mempersembahkan bentuk yang lebih keras.
yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim berbanding dalam surah Asy-Syu'ara, bentuknya tidaklah sekuat macam dalam surah As-Saffat. Maka kalau kita sebut dalam bahasa Melayu lah, ma fa'alt, apa yang awak buat? Satu lagi, madza fa'alt, awak buat apa ni? Jadi ada beza ma dengan madza. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan lepas ini membantu tuan-puan memahami kalam Allah. Apabila ada penambahan, setiap kali ada penambahan, setiap kali itulah ada penambahan makna. Setiap kali ada penambahan struktur, setiap kali itulah ada pertambahan makna. Jadi tuan-puan, kesimpulan dia apa? Dalam bab al-hadfu wal-dzikr ataupun al-dzikru wal-hadf, kesimpulan yang paling ringan adalah ikhtilafu al-mabani dalilun ala ikhtilafi al-ma'ani. Perbezaan struktur isyarat kepada perbezaan makna. Jadi dia ada rentetan daripada statement ni. Perbezaan boleh berlaku dalam bentuk penambahan, boleh berlaku dalam bentuk pengurangan. Jadi kalau penambahan, ziyadatul mabani dalilun ala ziyadatil ma'ani. Pertambahan struktur ayat ataupun kalimah isyarat kepada pertambahan makna. Wallahu a'lam. Jadi al-dzikru wal hadfu, kesimpulannya yang ini paling penting. Ya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan membantu tuan-puan. Ada soalan, ada tambahan, ada luahan tuan-puan? Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.